Okay, Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Untuk ASK tingkatan 3 hari ini, kita akan sambung lagi dengan subtopik 2.1.3 Substitution Cipher. Okay, pada minggu lepas kita dah belajar, tentang 3 kaedah cipher. Okay, 3 kaedah cipher yang kita belajar pada minggu lepas, iaitu yang pertama adalah reverse cipher, yang kedua adalah substitution cipher, dan yang ketiga adalah transposition cipher. Okay, minggu lepas kita dah bincang tentang reverse cipher, ada 3 jenis. Okay, untuk minggu ni kita akan bincang tentang substitution cipher. Okay, substitution cipher ada 2 jenis, iaitu scissor cipher dan juga pigpen cipher. Okay, nanti kita akan bincangkan. Dan untuk minggu depan kita akan sambung dengan kaedah cipher yang ketiga, iaitu transposition cipher. Okay, tanpa membuang masa kita sambung untuk hari ini 2.1.3 substitution cipher. Okay, substitution cipher juga disebut sebagai cipher penggantian. Okay, substitute adalah penggantian. Okay, kita tengok pengenalan dia. Substitution cipher bermaksud menggantikan abjad dalam teks biasa dengan abjad lain atau simbol. Okay. Yang penting dekat situ adalah perkataan menggantikan. Menggantikan apa? Menggantikan abjad. Abjad ni boleh jadi huruf kan? Perkataan, ayat. Okay. Dalam teks biasa dengan abjad lain atau simbol. Okay, ringkasnya kita boleh kata menggantikan abjad ganti dengan apa? Dengan abjad lain ataupun simbol. Mesej disulitkan dengan menggantikan satu unit teks biasa dengan satu unit teks cipher. Kita gantikan satu unit teks biasa dengan satu unit teks cipher. Satu unit bermaksud satu abjad. Abjad ni adalah huruf. Okay, selalunya huruf lah. Ataupun pasangan abjad. Pasangan abjad mungkin perkataan. Okay. Kalau abjad ialah S, kan? A, Y, itu abjad. Tapi bila kita cantumkan abjad, dia jadi pasangan abjad yang kita panggil sebagai perkataan. Contoh SAYA kan? Itu adalah pasangan abjad. Atau kumpulan abjad. Kumpulan abjad ni boleh jadi ayat. Okay? Ayat maksudnya beberapa perkataan. Okay? Yang lebih panjang lah. Beberapa perkataan. Gabungan lebih daripada satu perkataan yang membentuk ayat. Kita panggil sebagai kumpulan abjad. Okay? Seterusnya, ada berapa jenis substitution cipher? Kalau kita tengok kat sini, substitution cipher terbahagi kepada dua, iaitu scissor cipher dan yang kedua kita ada pigpen cipher. Okay, ingat ya, substitution cipher terbahagi kepada dua, scissor cipher dan pigpen cipher. Monoalphabetic substitution ialah jenis substitution cipher yang paling mudah. Okay, ini jenis substitution ya, iaitu monoalphabetic substitution cipher. Monoalphabetic ni dia kata substitution cipher yang paling mudah. Okey, contoh monoalphabetic substitution adalah scissor cipher, okay, dan juga pigpen cipher. Okay, dua-dua ni adalah contoh monoalphabetic substitution cipher. Okay, kenapa kita kata dia mudah? Kerana proses penyulitan dilakukan dengan menggantikan setiap abjad teks biasa dengan abjad yang lain. Menggantikan abjad teks biasa dengan abjad yang lain. Okay. Kita tengok lepas ni. Okay, yang ni adalah contoh substitution cipher yang pertama, iaitu scissor cipher. Okay, apakah scissor cipher? Apakah scissor cipher? Scissor cipher dipanggil juga sebagai shift
cipher. Shift cipher ataupun cipher anjakan. Shift. Shift ni dalam bahasa Melayu adalah anjakan. Okay. Jadi scissor cipher ni ada 3 nama lah. Scissor cipher, shift cipher ataupun cipher anjakan. Okay. Scissor cipher merupakan kaedah cipher yang paling awal digunakan oleh manusia. Paling awal. Okay. Penyulitan teks biasa atau plain text dilakukan dengan menggantikan setiap abjad dalam teks itu dengan abjad lain dalam susunan abjad. Menggantikan setiap abjad dengan abjad yang lain. Okay. Menggantikan setiap abjad dalam teks biasa dengan abjad yang lain dalam susunan abjad. Okey, scissor cipher menganjakkan abjad dalam susunan abjad. Okey, dia anjakkan abjad dalam susunan abjad. Okay, nanti kita tengok macam mana dia anjak. Okay, seterusnya, bilangan anjakan ini dikenali sebagai kunci. Bilangan anjakan dikenali sebagai kunci. Okay, kunci adalah bilangan anjakan. Berapa dia anjak itu adalah kunci. Contohnya, kunci sama dengan 5. Bila dia kata kunci sama dengan 5, bermaksud anjakan 5 tempat ke kanan. 5 tempat ke kanan dilakukan pada senarai abjad. Okey, kat sini. Contoh ya, dia bagi contoh kat sini. Okay, susunan abjad dengan kunci K sama dengan 5. Okay, kunci ni selalunya kita wakilkan sebagai K. Selalu kita guna K lah sebagai kunci. Key kan? Key sama dengan 5. Maksudnya dia anjakkan 5 abjad ke kanan. Okay, anjakkan 5 ke kanan. Contoh dekat sini, kita ada 2 baris dekat sini. Baris yang pertama ialah huruf dari A, B, C, D, E sampai Z. Okay, sepatutnya kat sini dia sampai Z. Tapi sebab tak muat, mungkin dia tunjuk separuh saja. Okay, ini adalah sebenarnya yang baris pertama tu adalah teks biasa. Saya suka kalau awak labelkan teks biasa. Okay, yang baris kedua ni adalah teks cipher. Okay, teks cipher ni lah yang kita anjak sebanyak 5 mengikut kunci dia. Kalau dia kata kunci K sama dengan 5, maksudnya kita anjak 5 ruang ke kanan. Macam mana nak anjak? Okay, mula-mula sekali awak senaraikan dulu teks biasa A sampai Z. Kemudian untuk teks cipher, kamu kena bilang dulu ruang. Okay, untuk setiap kotak ni bilang 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Sebab kunci K sama dengan 5, awak bilang ruang daripada 1, 2, 3, 4, 5. Jangan isi apa lagi, kosongkan dulu. Okay, 5 ruang awal ni awak kosongkan. Kemudian, barulah awak mula dengan abjad pertama, A. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Sampai dekat hujung ni mestilah semua abjad kita ada 26 kan? Okay, 26 huruf. Jadi, kotak atas dan bawah mesti 26. Okay, mesti sama macam ni, selari macam ni dan mesti ada 26. 26 kotak. Jadi bila sampai dekat Z ni, dia mesti ujung sekali dalam teks cipher adalah huruf U. U. Okay, dah habis kotak hujung sekali, kita sambung kotak depan yang kosong tadi. Yang kita tinggalkan kosong 5 anjakan tadi kan. Okay, U, V, W, X, Y, Z. Okay. Okay, jadi lengkaplah. Untuk teks cipher dah ada 26 abjad. Cuma dia berlaku anjakan. Kalau teks biasa tak ada anjakan ya, dia mula dari A sampai Z terus. Okey. Maka abjad A dalam teks biasa akan digantikan dengan V. Dia kata dekat situ A digantikan dengan V. Teks biasa A.
kita ganti dengan V. Betul Abjad B dalam teks biasa akan digantikan dengan W. B jadi W. Betul Okay. Dan seterusnya lah. Pengirim mesej akan menentukan nilai K yang akan dijadikan sebagai kunci penyulitan. Pengirim mesej. Orang yang nak hantar mesej tu dia akan tentukan bilangan kunci. Okay. Dia akan tentukan nilai kunci. Nilai anjakan tu dia akan tentukan untuk dijadikan kunci penyulitan. Bila sampai dekat penerima, pengirim kena bagi tahu penerima berapakah nilai K ataupun berapakah kunci untuk penerima tu nak sulit mesej tersebut. Okey, kemudian kita tengok latihan dalam kelas. Gunakan kaedah Caesar cipher kunci 7. Okey, tengok soalan yang pertama ni. Diberi teks biasa. Okey. Dia suruh kita kena pasti apakah mesej tersebut dalam bentuk teks cipher. Jadi, proses ni menukarkan teks biasa kepada teks cipher, ini adalah proses apa? Penyulitan. Okey, menukarkan teks biasa kepada teks cipher. Okey, macam mana nak buat ni? Dia suruh guna kaedah Caesar cipher kunci K sama dengan 7. Okey, untuk menjawab soalan ni, seeloknya awak buat jadual. Okey, kalau tak nak buat jadual pun tak apa. Tapi kena senaraikan. Teks biasa, lepas tu A, B, C awak senaraikan dari A sampai Z. Sebanyak 26 aksara kan, 26 huruf. Okey, jarak-jarak sikit. Jangan buat rapat sangat. Kemudian, kita tengok bawah ni adalah teks cipher. K sama dengan 7. Maksudnya kita bilang kotak di bawah ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sampai sini kita jangan isi apa-apa. Kosongkan. 4, 5, 6, 7. Okey. Yang ke-8 kita mulakan dengan abjad pertama. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S. Okey, hujung dia S. Kemudian kita sambung balik ke depan S. Yang ni dia akan jadi T. U, V, W, X, Y, Z. Okey, dah lengkap kita punya teks cipher. Okey, sekarang untuk menjawab soalan tu, kita tengok dulu. Diberi teks biasa, maksudnya kita rujuk yang atas ni. Tengok yang atas ni dulu, sebab diberi teks biasa kan. Tengok teks biasa. Okey, kita tukarkan kepada teks cipher. B ni adalah dalam bentuk teks biasa. Teks biasa B, kita tengok dia jadi apa ni B? B jadi U. U, E jadi X. R, E jadi X. R jadi K. K, T. T adalah M. A adalah T. Okey, seeloknya buat bagi sepadan macam tu. Okey, bagi selari. Senang kita nak semak. Lepas tu jadi G. Yang ni jadi Z. Okey, Z lagi. Yang ni U jadi N. H jadi A. B-E-R-T-A-N-G-G-U-H. Betul. E2. Okey, bertangguh dah siap. E2. I adalah B. T adalah M. U adalah N. Okey, siap untuk itu. Pencuri P. P adalah I. E, X. N, G. C, V. U. N. R. K. I. B. Okey, pencuri masa M. F. A adalah T. S adalah L. T. Okey. Okey, jadi kita dapatlah jawapan kita.
U, X, K, M, T, G, Z, Z, N, A, B, M, N, R, X, G, V, N, K, B, F, T, L, T. Ini adalah tag cipher bagi mesej bertangguh itu pencuri masa. Okey, inilah jawapan kita. Kemudian kita tengok soalan yang kedua. Diberi tag cipher. Tag cipher, dia nak suruh kita tukar ke teks biasa. Ini adalah prosesnya sulit. Okey, prosesnya sulit. Untuk prosesnya sulit, kita tengok tag cipher dulu. Okay, kita tengok tag cipher dulu. Sebab diberi tag cipher kan. Jadi kita tengok tag cipher. M. M adalah, tengok M. M jadi T. T. T jadi, mana T? T jadi A. A. D jadi D. Okay, K. D jadi K. T jadi A. Okay. G jadi N. Takkan. Okay, ni dah settle satu perkataan. DX. Okay, bila kita buat K, E, M, B, A, L, I, A. A jadi H. H. T jadi T, tag cipher A. Okay, untuk teks biasa dia A. K, teks cipher tukar ke teks biasa R. B. B jadi, mana B? B ni jadi I. Hari, R jadi, okay, ni dah settle R. R adalah Y. R, okay, R adalah Y. T adalah A. G adalah N. Z. Z adalah G. Yang, okay, U. U adalah, mana U? U adalah B. B. E, R, L, A, L, U. Okey, jadi jawapan kita teks biasa adalah takkan kembali hari yang berlalu. Okay, ini bentuk teks cipher kita dapat dah dalam bentuk teks biasa. Okey. Okay, saya nak jelaskan dekat sini. Scissor cipher merupakan salah satu kaedah dalam cipher penggantian, substitution cipher kan. Substitution cipher tadi, masa awal tadi saya dah terangkan, substitution ni maksudnya dia menggantikan teks biasa kepada teks cipher. Apa yang dia ganti? Dia mungkin menggantikan abjad, okay, ataupun menggantikan perkataan atau ganti ayat terus. Maksudnya macam ni. Contohnya, bertangguh, B-E-R-T-A-N-G-G-U-H, bertangguh. Bila dia gantikan, dia jadi macam ni. Okay, ini dia ganti. Maksudnya yang dia ganti tu, dalam teks cipher ni ada tak B? Teks biasa ada B, yang ni ada B tak? Tak ada. Okay, B tak ada. E ada tak E? E pun tak ada. R ada R? Tak ada. T ada tak? T ada. Okay, T ada kat sini. Okay. A ada? A ada. N. N ada tak? N ada. G? G ada. Okay. G ada. U ada. H? H tak ada. Okay. Inilah maksudnya penggantian. Dia mungkin menggantikan satu abjad ataupun dia ganti terus satu perkataan ataupun sebahagian. Okay. Itu maksudnya penggantian. Dekat sini dia tak ganti keseluruhan tapi dia gantikan sebahagian. Kalau kita tengok kat sini. Okay, yang dekat sini pula. Okay, apa yang dia ganti? Kalau teks biasa adalah E2. E2. Okay, teks cipher. Ada tak abjad I dalam teks cipher ni? Tak ada. U pun tak ada. T pun tak ada kan? Dia terus ganti dengan abjad lain. Okay, yang ni dia gantikan keseluruhan perkataan. Okay, keseluruhan perkataan ni dengan abjad lain. Okay, itu adalah penggantian. Faham? Okay, seterusnya yang ni. Pencuri. Pencuri ni kan. P ada tak dalam teks cipher? Tak ada. E tak ada. N ada tak? N ada. C? C tak ada. U ada tak? U tak ada. R?
tak ada, I ada. Okay, dia gantikan sebahagian saja. Okay, ini adalah cipher apa kita panggil ni? Caesar cipher adalah kaedah dalam substitution kan? Substitution. Maksudnya dia ganti. Mungkin dia ganti keseluruhan ataupun dia ganti sebahagian abjad. Itu maksud saya. Okay? Kena fahamlah yang tu. Kita tengok lagi satu yang ni. MTDD TG. Okay, dalam teks biasa ada tak M? Tak ada kan? T ada kan? Ni ada. D tak ada. T ada. G tak ada. Maksudnya dia gantikan sebahagian. Okay? Kena faham yang tu lah. Itu maksudnya ini adalah kaedah cipher penggantian. Okay, menggantikan abjad dengan abjad lain. Okay, tak semestinya semua dia ganti, mungkin sebahagian sahaja. Ada setengah abjad tu dia masih gunakan. Okay, seterusnya. Okey. Seterusnya, kaedah substitution cipher yang kedua adalah Pigpen cipher. Okey, kita tengok. Okey, Pigpen cipher. Pigpen cipher dikategorikan sebagai substitution cipher geometri yang mudah. Okey, substitution cipher dia Okey, yang kedua dalam substitution cipher, cipher penggantian, jenis yang kedua adalah Pigpen cipher. Pigpen cipher dikategorikan sebagai substitution cipher geometri yang mudah. Okay, dia adalah bentuk geometri. Setiap abjad digantikan dengan simbol grafik yang sepadan. Okay. Setiap abjad digantikan dengan simbol grafik yang sepadan. Tadi dia kata bentuk geometri kan? Okay, dia ada sebut kat sini simbol grafik pula. Kunci bagi Pigpen cipher ialah garis sempadan yang menghasilkan simbol grafik unik. Kuncinya adalah garis sempadan yang menghasilkan simbol grafik unik. Jadi kena ingatlah tiga tu. Pigpen cipher ialah substitution cipher geometri. Abjad digantikan dengan simbol grafik yang sepadan. Kunci adalah garis sempadan yang menghasilkan simbol grafik unik. Okey, kemudian. Okey, ini adalah Pigpen cipher. Okay, ini adalah Pigpen cipher. Kita tengok rajah 2.8 garis sempadan yang membentuk simbol grafik. Okay, bagi Pigpen cipher. Awak kena tahu lukis ni ya. Mula-mula dia ada macam simbol hashtag ni. Hashtag, lepas tu kita tuliskan A, B, C, D, E, F, G, H, I bagi setiap ruang. Kemudian simbol hashtag juga. Okay, tapi yang kedua ni kita letak titik dekat tengah-tengah tu. Okay, ada titik macam tu. Okay, dekat sini kita akhir dengan I, sambung J, K, L, M, N, O, P, Q, R. Okay, dah habis dua hashtag ni. Okay, kita buat simbol X. Mula dengan S, T, U, V. Lepas tu X juga yang kedua dan ada titik kat sini. Dekat tengah. Okay, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Ya. Okey. Yang dimaksudkan dengan garis sempadan tu, contohnya untuk aksara A. Aksara A kita tengok garis sempadan dia yang ni. Okey, jadi A macam ni lah. Contoh lain, P. P macam mana? P macam ni. Ni dan ada titik. Macam ni ada titik kan? Apa lagi? Yang susah sikit. N. N kotak macam ni dan ada titik kat bawah. Lagi?
O. Kita try O. O adalah macam ni. Dan ada titik kat sini. O. Okay. Kemudian mungkin S. S sama dengan ni V. Macam bentuk V tu. Okay, ambil yang ni. Okay, kemudian Y. Y ialah bentuk macam ni ada titik. Okay, kalau Z macam ni. Okay, yang ni kena tahulah simbol-simbol dia ni. Ni garis sempadan yang digunakan sebagai kunci. Okay, kita tengok kat sini. Jadual 2.2 menunjukkan abjad dan perwakilan simbol Pigpen yang berpadanan. Kalau tengok dekat sini, rajah ni dia senaraikan abjad A sampai Z dan simbol Pigpen cipher untuk setiap abjad tersebut. Okay, diambil daripada rajah yang sebelum ni lah. Okay, dia hanya ambil sempadan sahaja. Okay, sempadan yang membentuk simbol grafik ataupun geometri. Okay, seterusnya. Okay, latihan dalam kelas untuk Pigpen cipher. Okay, yang pertama, kita tengok yang pertama. Anda lulus temuduga. Okay, teks biasa ke teks cipher maksudnya kita nak buat proses penyulitan. A adalah macam ni. N macam ni. D macam tu. A. Anda lulus. L macam ni. Oh, macam bentuk L juga. U macam ni. L, U, S. S macam ni. Temuduga. T macam ni. E macam kotak. M macam tu. U. Temudu. D, U, ga. G macam ni. A macam ni. Okay. Anda lulus temuduga. Okay. Inilah jawapan kita. Yang kedua, diberi teks cipher. Dia nak kita tuliskan teks biasa. Okay. Kita tengok setiap satu simbol, simbol grafik ataupun simbol geometri ni, garis sempadan ni, yang ni mewakili B. Okay. Yang ni mewakili E. Kemudian yang ni R, I, T. Yang ni A. Okay. So ada jarak ke sini. Yang ni P, A, L. Yang ni S. Kemudian ni adalah U. Okay. So jawapannya berita palsu. Okay. So senang saja kan? Okay. Ini adalah penggantian, cipher penggantian yang menggantikan abjad dalam teks biasa dengan simbol. Okay, dia tak gantikan dengan abjad lain tapi dia gantikan dengan simbol grafik ataupun simbol geometri. Okay, itu bagaimana Pigpen cipher berfungsi lah. Okay, ada lagi. Okay, itu saja untuk hari ini.